Jemaah haji yang dibenarkan menunaikan rukun Islam kelima itu bakal mula bergerak ke Mina untuk ketika ini untuk bermalam di Mina, dan juga jemaah kemudian akan bergerak ke Arafah untuk wukuf di sana, dan juga seramai 263 rakyat Malaysia di Arab Saudi juga diberikan peluang untuk menunaikan ibadah haji dengan SOP yang ketat. Bagi mendapatkan gambaran terkini, kita bersama dengan Pesuruhjaya Perdagangan di Arab Saudi, Yusram Yusof, yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Tuan Haji Yusram, boleh dengar saya? Waalaikumsalam Cik Najib. Okey, kalau boleh diceritakan dan juga memberikan gambaran kepada rakyat Malaysia yang mungkin kita ini tidak berpeluang untuk ke sana menunaikan haji pada tahun ini, bagaimana keadaannya di sana? Apakah yang akan berlaku pada perancangannya pada hari ini? Terima kasih. Untuk hari ini adalah 9 Zulhijjah, iaitu hari pertama untuk ketibaan semua jemaah haji daripada seluruh Saudi. Bergantung kepada jenis package yang dipilih, terdapat 3 jenis package. Package pertama, kedua dan ketiga. Hari ini bermula pagi sehingga petang, dan hari ini juga masih ada lagi grup-grup yang akan datang untuk menunaikan dipanggil tawaf kudum, iaitu tawaf selamat datang. Dan untuk grup saya, kami dah selesai tadi, sebentar tadi dalam 2 jam lalu. Dan ketika ini baru tiba ke Mina. Di sini 5 jam lewat daripada Malaysia. Untuk seketika ini hanya beribadat di Mina, dan insyaAllah selepas esok bermula pagi hingga ke petang akan bertolak ke Arafah untuk wukuf di sana, itu pada 10 Zulhijjah. Dan juga ini adalah yang dengan SOP yang begitu ketat sekali. Kalau boleh diberikan gambaran bagaimana keadaannya, sebab tadi saya sempat melihat kepada live visual di YouTube juga dengan penjarakan dan juga memakai pelitup muka dan sebagainya. Untuk pergerakan itu bagaimana susunan dan juga kawalan di kawasan Masjidil Haram khususnya? Ya, betul Encik Najib. Kawalan adalah ketat. Untuk grup saya tadi, ejen yang uruskan pergerakan kami daripada tempat pertemuan, iaitu di luar kota Mekah menuju ke Masjidil Haram, terdapat 3 kawalan pihak polis yang memeriksa semua jemaah untuk memastikan hanya jemaah yang mempunyai permit yang sah dibenarkan untuk masuk ke Masjidil Haram. Itu mengambil tempoh yang lama kerana terdapat pergerakan yang lambat, kerana pihak polis memeriksa satu persatu semua jemaah. Untuk satu bas cuma sekitar 20 orang. Dan seterusnya memasuki ke Masjidil Haram untuk tawaf kudum. Juga mempunyai SOP yang ketat, di mana kami harus ada penjarakan dan juga sentiasa diawasi oleh pihak penguatkuasa yang ada di sekitar tawaf, iaitu di sekitar Kaabah, dan begitu juga semasa sa'i. Bagaimana kalau boleh digambarkan juga, mungkin diceritakan oleh rasa oleh rakyat Malaysia yang berada di Arab Saudi yang diberikan peluang untuk menunaikan haji pada musim kali ini, apa yang mereka luahkan? Kerana sebelum ini mungkin ialah menunaikan haji sebelum ini dengan berjuta jemaah dan sebagainya, kali ini mungkin lengang. Bagaimana perbezaan rasanya itu kalau boleh digambarkan? Okey, menarik ya. Sebab untuk grup saya, kami ada dalam 20 orang dalam satu bas. Terdapat dalam bilik saya ni ada 3 orang Malaysia. Mereka semua bekerja di sekitar Saudi Arabia, dan ada yang dah pernah menunaikan 3 kali haji. Mereka semua agak gembira lah, sebab berbeza dengan pengalaman yang lalu. Sekitar 2 juta, 3 juta orang, dan ketika ini cuma sekitar 60,000 orang. So, suasana itu berbeza menurut apa yang diceritakan oleh teman saya, iaitu rakan sebilik saya ada di depan saya ini, sedang mengemas bilik dia. Dia sangat menurut pandangan dia adalah sangat berbeza kerana di kala pandemik ini, dan juga semua SOP yang begitu ketat, penjarakan yang begitu ketat, dan kawalan yang sentiasa diawasi. Tetapi sesuatu yang menarik menurut kata sahabat saya. Ya, untuk jemaah haji yang bukan warga negara yang berada di sana ataupun kesemua jemaah, adakah perlu melalui ujian saringan terlebih dahulu sebelum tiba di Tanah Suci di Mekah dan juga Masjidil Haram, ataupun bagaimana SOP-nya? Okey, prosesnya agak sistematik Encik Najib, sebab apabila kerajaan Saudi telah mewawarkan untuk membuka peluang untuk semua warga daripada luar dan juga warga Saudi
yang bekerja dan mempunyai permit kerja, permit sah di Saudi Arabia untuk memohon haji pada tahun ini, dan semua diberi peluang. Semua diberi peluang, dan selepas itu keputusan diumumkan dan kita memeriksa melalui sistem aplikasi yang telah disediakan, dan kita mendapat tahu jika kita berjaya, diberi tempoh selama 3 jam untuk membuat bayaran dan memilih pakej yang telah disediakan. Tempoh itu agak sistematik, proses keseluruhannya begitu sistematik, semua melalui online application, dan juga begitulah proses pembayaran, pemilihan pakej, dan juga sehingga announcement dibuat oleh Kerajaan Saudi untuk melihat pergerakan dan jadual yang perlu kita patuhi. Semuanya begitu teratur dan sistematik. Haji Yusram, adakah keadaan SOP, contohnya menaiki bas itu berlaku penjarakan ataupun kapasiti bas itu dikurangkan, kerana sebelum ini kita tahu 50% satu kenderaan bas dan sebagainya, hotel juga begitu. Bagaimana kalau boleh diceritakan susunan ini, dan juga kosnya, adakah lebih mahal? Okey, berdasarkan pengalaman saya yang dulu, memang sesuatu yang berbeza, sangat berbeza Encik Najib, sebab bas yang boleh memuatkan 40 orang lebih cuma separuh. Grup saya cuma 20 orang untuk bas yang besar, dan setiap tempat duduk itu hanya cuma seorang yang dibenarkan duduk. Daripada segi kos pula, seperti yang saya nyatakan, terdapat 3 jenis pakej. Daripada segi ringgit Malaysia, dalam RM15,000 untuk pakej yang paling murah, diikuti dengan dalam RM17,000 dan RM20,000 untuk pakej yang mahal lah. Jadi terpulang kepada masing-masing daripada segi bajet mana yang mereka memilih, terpulang. Tapi daripada segi pakej ini juga menawarkan pakej yang berbeza daripada segi tempat tinggal. Seperti pakej yang saya pilih ini cuma khemah. Pakej yang atas lagi disediakan dari segi tower, kemungkinan bilik yang lagi baik, dari segi menu makanan juga yang disediakan lebih baik berdasarkan pakej yang dipilih. Okey, Tuan Haji Yusram, kami mendoakan kesejahteraan dan juga keselamatan jemaah haji, khususnya juga jemaah haji Malaysia yang diberikan peluang pada tahun ini untuk menunaikan haji, dan juga sampaikan juga doa untuk Malaysia, untuk rakyat Malaysia khususnya masih lagi bertarung dengan pandemik COVID-19 pada ketika ini. Terima kasih Haji Yusram Yusof, iaitu Pesuruhjaya Perdagangan di Arab Saudi, yang kini berada di Masjidil Haram. Selepas ini akan sa'i dan juga akan bergerak ke Mina sebelum ke Arafah. Baik, itu antara perkembangan terkini di masa ke masa kita akan bawakan untuk sempena dengan ibadah haji pada tahun ini.